mesra wudu. Inspirasi, euforia, Islam, semuanya tinggi. Di sepanjang zaman, tidak pernah ada seorang ulama berkata, ya, inilah tafsir ayat-ayat Allah yang saya sampaikan. Jangan lagi mentafsirkan apa-apa tentang ayat Allah, melainkan berpandukan tafsir saya. Tidak ada ulama yang menyatakan bahawasanya aktiviti tafsir sudah selesai. Apakah tafsir? Anda menulis midad, mad, Anda menulis apa yang anda rasa, apa yang anda faham tentang ayat-ayat Allah pada suasana zaman yang anda hadapi. Innama haruma akluha. Maksudnya bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapati seekor bangkai kambing yang dihadiahkan kepada Maula Maimunah daripada sedekah. Maka sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Kenapa kamu tidak manfaatkan kulitnya?" Mereka menjawab, "Ia adalah bangkai." Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Sesungguhnya diharamkan makanannya sahaja." Hadis riwayat Abu Dawud dan An-Nasai. Allahumma inni a'udzu bika minal hammi wal hazan wa a'udzu bika minal ajzi wal kasal wa a'udzu bika minal jubni wal bukhl wa a'udzu bika min ghalabati ad-daini wa qahrir rijal. Ya Allah, aku berlindung daripada kesusahan dan kesedihan, daripada kelemahan dan kemasan, daripada sifat pengecun dan bakhil, daripada bebanan hutang dan kekuasaan manusia. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim.
setiap hari membangun motivasi diri. Dengarkan alunan ayat suci Al-Quran, zikir serta selawat yang menenangkan dan seruan azan dalam Renungan Hikmah setiap hari 7 hingga 8 malam di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Hiburan mendidik jiwa hanya yang terbaik di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Tengah hari bersama Siti Rohani Surani di Aspirasi 134 IKIM Inspirasi Inforia Islami. Kerinduan ini semakin menyala bila aku fahami segala yang telah terjadi dan yang akan aku lalui. Setiap hembusan nafasku dan kerdipan mata ini di dalam cintamu. Pernah jauh, maha mendengar, melihat dan mengasihi. Kau hidupkan jiwa ini dengan rahmat-Mu ku syukuri. Setiap hembusan nafasku dan kedipan mata ini di dalam cintamu, di dalam cintamu. Dosa-dosaku sungguh ku bermohon, kurniakanlah padaku cahaya, kasihilah ku selamanya. Himpunkanlah kami bersama baginda Nabi terpuji di syurga nanti, dan izinkan kami walau sekali melihat wajahnya, walaupun hanya dalam رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. Ana teringin sangat nak pergi umrah, tapi barang semua belum beli lagi. Tak tahu nak beli dekat mana. Mak pernah dengar
Dua Syahadah Enterprise menyediakan kelengkapan barangan haji dan umrah dengan harga yang berpatutan. Kamu boleh terus WhatsApp atau hubungi saja di talian 011 262451113 011 262451113 untuk keterangan lanjut. Ingat NSC, ingat kembara suci. Siti, kamu ni kejap solat, kejap tak. Jangan buat main-main, Siti. Sibuk, Mak. Masa terhad sikit. Manakah nak rehat untuk makan lagi? Nak cuci makeup sebelum solat lagi? Dah tahu masa tu terhad. Carilah sesuatu yang memudahkan. Kamu tengok Sisa tu. Sempat aja dia nak bersih dan tanggalkan makeup sebelum wuduk. Dia pakai Hot Set Kosmetik Nuraisa, Mak. Nuraisa Kosmetik masa wuduk tu? Habis tu, kenapa kamu tak pakai Hot Set Kosmetik Nuraisa juga? Nuraisa kan kosmetik mesra wuduk. Komputer, sila aktifkan pakej iklan promosi 2023. Baik, Tuan. Sila pilih pakej iklan yang Tuan inginkan. Baiklah, iklan beli satu percuma satu untuk semua jenis pakej iklan yang ada di IKIM. Baik, Tuan. Kami aktifkan. Pakej Rose, beli satu percuma satu aktif. Pakej Daily, beli satu percuma satu aktif. Pakej Target dan pakej Travelling, beli satu percuma satu aktif. Baiklah, terima kasih komputer. Ya, berita gembira kepada semua pengiklan dan peniaga di seluruh Malaysia. Kami di Radio IKIM kini mengadakan pakej iklan mega. Beli satu percuma satu khas untuk anda. Anda beli satu, kami berikan satu lagi pakej iklan secara percuma. Jadi, beli satu, dapat dua. Beli dua, dapat empat. Beli tiga, dapat enam. Tunggu apa lagi? Hubungi kami di talian 019-650-7976 sekarang juga. Ruang iklan adalah terhad. Tertaluk kepada permainan syarat. Sentiasa bersama berkongsi info terkini. Pastinya di IKIM. Inspirasi Inforia Islami. Radio IKIM Inspirasi Inforia Islami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita masih lagi berada di pagi Jumaat yang penuh dengan keberkatan. Salam Sayyidul Ayyam, penghulu segala hari. Dan terima kasih untuk anda yang dah pun teruskan lagi untuk buka pasang Radio IKIM. Tak kiralah di mana saja berada, di dalam platform media sosial kita maupun di dalam frekuensi Radio IKIM. Alhamdulillah, sama-sama kita nak teruskan lagi pengajian kita, kuliah kita. Seperti biasa hari Jumaat ni kita ada lagi rancangan iaitu Tadabbur. Kita buka Quran sama-sama, jom. Okey, dan anda boleh tonton sekarang di YouTube IKIM Media, juga di Facebook IKIM FM. Kita boleh berinteraksi dan boleh sama-sama belajar di situ. Menerusi rancangan ini, terus nak mengalu-alukan kehadiran tetamu kita, iaitu Al-Fadhil Ustaz Dr. Samsul Muhammad Noor yang dah pun ada di talian kita. Assalamualaikum, Doktor. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, apa khabar? Baik, Alhamdulillah. Sihat, Syafiq, apa khabar? Macam biasa saja. Okey, Macam biasa. Alhamdulillah. Okey. Dan Doktor, seperti biasa kan hari Jumaat, kalau kita Saban Jumaat ni terus kita nak memantapkan lagi apa bacaan kita, apa hafalan kita kan. Lebih-lebih lagi, kalau kita cakap tentang Quran, memang tiada tandingannya. Bila membaca inilah bacaan yang paling terbaik kan. Kalau kita nak menghafal, inilah hafalan yang paling terbaik, yang memang akan menjaminkan kehidupan kita akan lebih bahagia, tenang kan. Bila ada masalah ni, baca Quran ni, Doktor, Allahu Akbar, dia rasa macam hilang hati. hilang masalah. Hati tenang, insyaAllah. Betul. Apatah lagi kita dengan asbab Quran ni, kita nak cabang-cabangkannya lagi. Kita nak bincang, kita nak faham, kita nak cerita, kita nak sembang-sembang berkaitan dengan Al-Quran. Seronok Sebab itulah kita kena wujudkan mood yang sedemikian. Jadi jom, nak ajak anda untuk sama-sama buka Quran. Ada dekat telefon pintar tu, kalau dekat pejabat ni, Doktor, ada sahabat kita yang katanya dekat pejabat sambil buat kerja pun dia boleh dengar rancangan Tadabbur. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Seronok kita. Jom buka Quran sama-sama dan kita nak teruskan lagi untuk bincang-bincang kita menerusi surah Abasa. Okey? Dan kita nak fokus ayat 11 hingga ayat 20. Doktor, jom kita buka seluas-luasnya bincang kita ini. Silakan, Doktor. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ala amma ba'd. Yang saya muliakan DJ Syafiq dan juga kepada para pendengar IKIM yang dihormati dan dirahmati Allah Ta'ala sekalian. Alhamdulillah, kita syukur kepada Allah Ta'ala, sallallahu alaihi wasallam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada ahli baginda dan para sahabat baginda, juga kemudian kepada Allah Ta'ala untuk sekalian para ulama yang bertahankan agama ini dengan ilmu mereka dan para pejuang agama yang bertahankan agama ini dengan jihad mereka dan amal.
Baik, Alhamdulillah. Sebagaimana yang telah disebutkan oleh DJ Syafiq tadi, ya, bila mana kita ni ada masalah, maka hendaklah kita membaca Al-Quran, ya. Hendaklah kita solat dan juga kita baca Al-Quran. Kerana sesungguhnya, kata para ulama, bahawa sesungguhnya kalau kita nak bercakap dengan Tuhan, maka solatlah. Dan kalau kita nak Allah bercakap dengan kita, maka bacalah Al-Quran. Kerana Al-Quran adalah surat cinta daripada Allah SWT kepada kita, kan? Jadi bila kita baca, kan, ibarat kita baca lembaran-lembaran surat cinta daripada kasih kita, yang pastinya akan menghiburkan hati kita dan juga pastinya akan menyelesaikan segala permasalahan kita, insya-Allah. Jadi banyakkan baca Quran, ya, kerana sesungguhnya dengan membanyakkan baca Quran itu, dia akan menenangkan hati dan insya-Allah Al-Quran akan datang di hari akhirat kelak memberikan syafaat kepada pembacanya, insya-Allah, ya. Baik, Alhamdulillah kita dah sampai kepada ayat yang ke-11, ya, pada minggu lepas daripada surah Abasa, dan sekarang kita nak pergi kepada surah ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-20, ya. Sebagaimana yang telah diwar-warkan tadi. Jadi Allah menyatakan dalam ayat yang ke-12 surah Abasa ini, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Faman syaa'a dzakara fi suhufin mukarramah marfu'atin mutahharah bi'aidi safara kiramin bararah qutila al-insanu ma aqfara min ayyi shay'in khalaqa min nutfatin khalaqahu faqaddara thumma as-sabila yassara. Baik, jadi itu adalah merupakan ayat daripada surah Abasa ini, ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-20. Jadi kita tengok terjemahannya. Sesekali jangan yang demikian, sesungguhnya ajaran-ajaran Tuhan itu adalah satu peringatan, maka barang siapa yang menghendakinya, tentulah ia memperhatikannya dalam kitab-kitab yang dimuliakan dan yang ditinggikan lagi disucikan di tangan para penulis, iaitu para malaikat yang mulia lagi berbakti. Maka binasalah manusia, alangkah amat sangat kekafirannya. Dari apakah Allah menciptakannya? Daripada setitis air mani Allah menciptakannya, lalu menentukannya, kemudian dia mempermudahkan jalannya. Itu ayat yang ke-12. Jadi saya baca ayat 11 sampai ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-20, ya. Jadi alhamdulillah kita telah mendengar ayat tersebut dan juga terjemahannya. Bagi kita nak tengok daripada sudut apa yang dapat kita perhatikan, dapat kita tadaburkan, ya, dalam macam mana yang kita sebutkan sebelum ini. Konsep kita ni baca, faham dan kita amalkan, ya. Kita amalkan, insya-Allah. Baik. Jadi pada ayat yang ke-12 Allah menyatakan faman syaa'a dzakarah, maka barang siapa yang menghendakinya, tentulah ia memikirkannya ataupun memerhatikannya. Kat mana dia nak perhatikan? Fi suhufin mukarramah, dalam kitab-kitab yang dimuliakan. Baik. Jadi jelas nak menunjukkan kepada kita bahawa bila mana seseorang itu inginkan petunjuk daripada Allah Subhanahu Wa Taala, maka sebenarnya Allah Subhanahu Wa Taala telah sediakan kepada kita ini kitab Al-Quran. Kalau sebelum kita ini kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah Ta'ala kepada para Nabi yang sebelum Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi dalam konteks kita pada hari ini, umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, bila mana kita inginkan hidayah, maka sebenarnya hidayah itu telah wujud dan telah ada di sekitar kita, ya. Itulah kita akan dapat tengok di dalam Al-Quran, ya. Sebenarnya kalau kita melihat perbahasan ulama berkenaan ayat-ayat Allah Ta'ala ini, dia ada dua, ya, ayat maqru'ah dan manzurah yang kita sebut pasal ini, ya. Pertama ayat maqru'ah, ayat yang dibaca, itulah kitab Al-Quran. Ayat manzurah ialah ayat Allah Ta'ala yang merupakan tanda kebesarannya di ufuk-ufuk langit, ya, matahari, bulan, bintang, yang menunjukkan kewujudan Allah, yang menjadi dalil kepada wujudnya Allah Ta'ala itu. Jadi kalau kita nakkan hidayah, maka kita dikenaki untuk memerhatikan akan tanda-tanda ini, ya, dan juga apa yang Allah nyatakan di dalam Al-Quran. Jadi kalau sebenarnya orang yang inginkan kepada kebenaran, sebenarnya dia boleh pilih, ya, mana jalan yang dia nak
lalui, ya, sebab sebenarnya dalam hal ini dia bergantung kepada orang itu sendiri. Ya, sebab tu Allah menyatakan faman syaa'a dzakara, barang siapa yang menghendakinya pasti dia akan memerhatikannya. Ini dia ada kaitan dengan niat. Kalau kita lihatkan dia ada kaitan dengan niat seseorang. Jadi kalau seseorang tu dah memang nakkan hidayah, dan memang nak cari hidayah, dan memang dia nak baiki diri dia pasti akan dapat hidayah. Kecuali orang yang kalau memang dia tak nak cari hidayah, memang dia tak nak cari kebenaran, ya, ataupun dia tak mahu dekatkan diri dengan Allah Ta'ala. Maka di situlah nanti sebenarnya benda itu walaupun di depan mata, di depan mata, maka perkara itu pastinya tidak akan dia nampak, sebab dia tak nak. Kita buat contoh macam mana, kita buat contoh kalau orang lah, satu orang ni rumahnya sebelah je masjid, kan, tapi sebab tidak ada kemahuan nak pergi masjid, Tak gerak. walaupun setiap kali azan dia dengar, tapi tak ada kemahuan, tak ada kemahuan, tak ada, dia tak akan pergi melangkah ke masjid untuk dia beribadah kepada Allah Ta'ala, sebab tak ada kemahuan, ya. Tapi kalau orang yang memang ada kemahuan, katalah rumahnya kita katakan 5 km daripada masjid, tapi kehendaknya untuk pergi masjid untuk mendapatkan jamaah, untuk mendapatkan pahala sisi Allah Ta'ala, dia sanggup walaupun waktu subuh dia akan bergerak awal untuk sampai ke masjid. Kenapa? Kerana dia ada kemahuan, kan? Jadi sebenarnya dalam sesuatu perkara yang kita nak katakan kebaikan ataupun keburukan ni, dia sebenarnya dia bergantung dengan 3 perkara. Apakah 3 perkara itu? Kita katakan tahu, mahu, mampu, ya. Bila ada 3 perkara ni, tahu, mahu, mampu, perkara yang nak kita buat itu akan jadi. Macam kita katakan adalah kawan kita yang duduk sebelah masjid, dia bukan tak tahu kebaikan pergi masjid, solat jamaah di masjid, dia tahu, tapi tak mahu. Walaupun rumah sebelah masjid, dia tak akan sampai ke masjid, dia tak akan pergi dan tak akan melangkah ke masjid. Sebab apa? Tak mahu, walaupun dia mampu. Walaupun dia mampu. Kawan kita tadi yang duduk 5 km, sebabkan dia tahu kelebihan solat di masjid jamaah, kemudian dia memang ada kemahuan dan dia mampu untuk pergi ke sana. Jadi bila ada ketiga perkara ini, tahu, mahu, mampu, maka baru seseorang itu akan ada kesedaran untuk dia berbuat kebaikan. Jadi dalam hal ini, dia berbalik pada kita sebenarnya. Pengetahuan kita tahu, tapi mahu tak mahu tu kena ada niat lah, kan? Sebab apa? Sebab tu ulama kata apa? Ulama mengatakan niat itu apa? Mu'tarinan bi fi'lin. Benda yang kita buat bersama dengan perbuatan. Kalau kita nakkan benda tu, maka pasti kita akan dapat, ya. Tapi kalau kita dah tak nak, walaupun depan mata kita, pasti perkara itu tak akan sampai kepada kita. Ya, jadi ini satu perkara yang kita kena lihat pada firman Allah Ta'ala ini. Allah menyatakan faman syaa'a dzakara, siapa yang berkendakkan perkara itu pasti dia akan memerhatikan, ya. Dan di sinilah kita nampak bahawa sesungguhnya Allah Ta'ala memberikan kepada kita ini kasab ataupun usaha, untuk berbuat kebaikan. Sebab ada setengah golongan daripada golongan yang kita katakan Jabariyah, ya, yang mereka itu meletakkan segala-galanya itu serba ketakdiran. Dan kadang-kadang mereka melakukan kesalahan, dosa di atas alasan takdir. Contoh, kenapa kamu ni tak solat? Dia kata, sebab Allah dah takdirkan saya tak solat lagi. Kan? Ataupun, kenapa kamu tak tutup aurat lagi? Sebab Allah tak takdirkan saya tutup aurat lagi. Contohnya, kan? Meletakkan ke tempat lain pula tu kan. Padahal daripada diri sendiri tu. Aduh. Pada diri sendiri, kan? Dan ini adalah merupakan satu aliran yang kalau kita melihat dalam akidah, dia sebenarnya aliran yang menyeleweng, aliran yang kita katakan sesatnya, golongan Jabariyah. Jadi dalam adat Melayu itu pun banyak juga, kan? Kalau kita lihatkan golongan yang macam ni, kan? Kita tanya dia kenapa tak pergi haji lagi, sebab dia kata tak sampai seru, kan? Ada juga orang kata macam tu, kan? Jadi ini termasuk dalam aliran Jabariyah. Jadi ada orang yang memang dia beralasankan takdir untuk tidak berbuat baik. Kenapa kamu tidak solat? Kerana Allah takdirkan saya pada hari ini tak solat. Macam tu. Dia punya bahasa dia macam tu, kan? Sehingga pada satu ketika di zaman Sayyidina Umar, ada orang yang dia minum arak, Sayyidina Umar tangkap dia, dan kemudian Sayyidina Umar tanya dia, kenapa kamu minum arak? Dia beralasan, hari ini Allah takdirkan saya minum arak. Maka Sayyidina Umar telah
hukum dia 2 kali ganda. Satu hukuman untuk dia minum arak, satu lagi hukuman untuk dia menipu di atas takdir tu. Dia dipukul kan 40 kali di atas dasar dia minum arak dan ditambah lagi 40 kali. Maka sahabat tanya kepada Sayyidina Umar, kenapa menambah lagi pukulan itu sedangkan hududnya banyak itu saja. Sayyidina Umar kata kerana dia menipu di atas nama takdir. Ya. Jadi dalam hal ini kalau kita tengok Allah menyatakan faman syaa dzakara, sesiapa yang berkehendak akan kebaikan, ya, maka sesungguhnya dia akan memerhatikan perkara tersebut. Maksudnya dalam hal ini kita ni ada kewajipan yang tersendiri dalam nak melaksanakan hukum hakam Allah dan juga hidayah yang Allah bagi kepada kita untuk kita jaga dia supaya tak hilang daripada kita. Ya, dan kita dikehendaki untuk memikirkan apa yang ada dalam Al-Quran itu sendiri. Fi suhufil mukarramah. Di dalam kitab-kitab yang Allah muliakan, ya. Marfu'atin mutahharah, ya, yang ditinggikan lagi disucikan. Jadilah pada kita Al-Quran yang sentiasa kita kena baca, yang sentiasa kita kena lihat, yang sentiasa kita kena tengok, ya, yang sentiasa kita kena mutalaahkan dia, kena mutafarahkan dia, kena berkawan dengan dia. kita kena berkawan dengan Al-Quran, kan, kita jadikan Al-Quran itu sebagai teman kita lah sampailah ke akhirat nanti, ya. Jadi ini satu benda yang penting untuk kita buat, ya, untuk kita lakukan untuk kita mendapat kebaikan dan hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, jadi kita kena sentiasalah bersama dengan Quran tu. Dan sebenarnya kalau kita lihatkan, boleh je macam kita zaman sekarang ni kadang-kadang kita sibuk kan, tapi sekarang ni aplikasi Al-Quran dan memang boleh kita masukkan dalam handphone, kan, dan tak payahlah kita nak buat mushaf kan. Walaupun dikatakan yang lebih baik adalah mushaf kan, mushaf tu yang lebih baik, tapi kalau kita sibuk sangat, dalam handphone kita ada aplikasi, boleh je pagi-pagi kita baca surah Kahfi, sekejap lagi petang kita baca surah An-Naba, malam nanti kita baca surah Al-Muluk, kan, dengan aplikasi Quran yang ada dalam handphone kita. Yang penting kita jadikan dia sebagai apa? Sebagai sesuatu kelaziman bagi kita. Ya? Sebab benda ni sebenarnya diperlukan latihan. Sebab kadang-kadang bila tak lazim ni, sekali-sekali je buka, yang itu kadang-kadang kita malas tu, kan. Tapi kalau kita dah ada target, kan, kita dah ada target, kat situ kita akan lebih rajin. Sebab tu kalau ada orang yang bertanya pada saya macam mana dia nak melazimi Quran, kita kata kalau boleh untuk peringkat awal ni kita khatamkan Quran sebulan sekali. Peringkat awal lah, kan. Tak susah pun, kan. Kalau kita katakan macam mana cara dia, kalau kita lihatkan satu juzuk tu lebih kurang 20 muka surat je, kan. Jadi kalau kita ambil setiap waktu tu kita baca 4 muka surat ataupun 5 muka surat, nanti menjelang Isyak tu habis dah 1 juzuk, kan. Dan kita buat benda tu 30 hari, habis dah 30 juzuk. Jadi 1 bulan boleh khatamlah kita dengan Quran tersebut, kan. Jadi dia akan mendatangkan rasa cinta kita dengan Quran yang kita ini memang ada target nak khatamkan dia setiap bulan itu sekali, contohnya, kan. Kalau tak boleh pun 2 bulan sekali, kan. Kalau tak boleh pun 3 bulan sekali. Jadi ini satu kelaziman yang kita kena buat sebagai satu perkara yang kita katakan latihan daripada awal untuk kita mendekatkan diri kita dengan Al-Quran, ya. Jadi Allah menyatakan kepada kita, barang siapa yang berkehendak akan hidayah itu, tentulah dia akan memerhatikan apa? Memerhatikan kebenaran itu, memerhatikan akan jalan-jalan hidayah itu, ya. Dengan memerhatikannya dalam kitab-kitab yang dimuliakan, yang ditinggikan dan lagi yang disucikan. Jadi begitulah sebenarnya Al-Quran. Macam Syafiq kata tadi lah, kerana kita bila ada masalah ni, kan, bila kita buka Quran, baca Quran, kita rasa macam lupa sikit masalah kita tu. Kerana hilang terus masalah kita. Kan? Dia ibarat satu perkara yang menghiburkan hati kita, sampai kan kita boleh rasa yang bahawa masalah kita itu sebenarnya kecil je berbanding dengan apa yang Allah nak ceritakan kepada kita dalam Al-Quran itu sendiri, ya. Jadi ini satu kenikmatan lah dalam kita membaca Al-Quran. Sebab di antara perkara yang memang Allah dah tarik di akhir zaman ni adalah kelazatan dalam ibadah. Itu di antara perkara yang Allah tarikkan. Di antara perkara yang Allah tarik itu banyak, ya. Banyaklah di antara yang Allah tarikkan. Persahabatan, ukhuwah Islamiah di antara umat Islam. Yang kedua, Allah Ta'ala tarik keberkatan masa, kan. Masa pun Allah Ta'ala boleh tarik. Sebab apa? Sekarang, kalau kita tengok dulu lah, kan. Dulu kita rasa macam masa ni panjang sangat. Lama. Kan? Lama. Pergi sekolah. Khusus
kita pergi sekolah kan. Pergi sekolah, bini nak mandi ni lamanya petang. Ya Allah. Lama. Itu kalau sekolah. Kalau bulan puasa kan. Nak tunggu waktu berbuka puasa kan. Letih bergolek depan TV waktu tu kan. Biasa petang-petang sebelum buka puasa tu ada cerita Arab lah. Zaman-zaman saya lah. Bukan zaman Syafiq. Zaman-zaman saya memang ada cerita Arab. Okey. Kan. Jadi nak tunggu masa nak buka puasa tu. Allahu Akbar. Punya lama waktu tu. Kan. Itu zaman kita lah kan. Zaman dulu. Tapi sekarang ni kejap je. Kita rasa satu hari tu kejap je. Dia habis kejap je. Kan. Kita keluar pergi kerja. Nanti kita balik dah malam. Kan. Lepas tu kita dah tidur. Besok masuk hari yang baru pula. Kejap-kejap sampai dah seminggu. Kejap-kejap dah sampai sebulan kan. Jadi ini memang masa tu kita rasa terlalu cepat berlalu lah. Jadi keberkatan masa tu pun diambil sebenarnya. Ditarik juga. Selain daripada ditarik ukhuwah Islamiyah dan juga ditarik masa, ditarik juga kelazatan dalam ibadat, khususnya kelazatan dalam solat dan kelazatan dalam baca Quran. Allah. Ya. Sebab tu kita akhir zaman ni kita punya semayang pun kadang-kadang kita bukan tak semayang, kita semayang, tapi kelazatan dia, rasa khusyuk tu kita akan rasa kurang. Begitu juga macam kita sebutkan tadi, baca Quran kita akan rasa macam tak seronok, tak lazat. Tapi bila Allah dah bagi, bila kita ada masalah, kita baca Quran, kita rasa seronok, itu maksudnya Allah nak bagi pada kita kelazatan Quran yang Allah dah tarik pada kebanyakan umat manusia ni. Jadi kita kena syukur tu. Itu kita kena syukur tu. Bila mana kita seronok dengan Al-Quran, maka di situ sebenarnya Allah nak bagi hidayah kepada kita. Dah mula ada jalan hidayah tu. Cuma kita kena lebihkan lagi usaha kita kan. Kita kena latih lagi diri kita supaya kelazatan tu akan datang kepada kita. Bukan hanya sekadar kita baca Quran, tapi nanti untuk kita memahami apa dalam Quran dan untuk kita mentadabbur apa yang menjadi isi kandungan Al-Quran itu. Untuk kita faham dan untuk kita amalkan. Ya. Sebab dia syarat nak jadi ahli Quran ni Syafiq, dia ada 5 perkara. Ya. Syarat nak jadi ahli Quran. Pertama, kita baca. Ya. Yang kedua, lepas baca, kita hafal. Sebaiknya. Ya. Baca, hafal. Kalau tak boleh hafal pun tak apa. Tapi sebaiknya hafal. Jadi baca, hafal. Yang ketiga, faham. Yang ketiga, faham. Ya. Yang keempat, kita amalkan dan hayati. Ya. Dan yang kelimanya, kita berdakwah dengan Al-Quran. Dan 5 perkara ni kalau kita dapat lakukan, baca, hafal, kita faham dan menghayatinya, kita amalkan hukum-hukumnya, mengamalkan akhlak-akhlak apa yang dalam Quran tu, dan kita berdakwah dengan Quran, kita berjuang dengan Quran, insya-Allah kita akan menjadi ahlul Quran. Ya. Yang dalam satu riwayat daripada Imam Ahmad bin Hanbal bahawa Allah SWT berbangga dengan ahlinya di atas muka bumi. Maka di waktu itu sahabat tanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, mana Allah Ta'ala ada ahlinya? Sebab Allah tidak beranak, tidak diperanakkan. Kan? Jadi macam mana ada ahli? Maksud ahli ni ahli keluarga lah. Maka di waktu itu Nabi menyatakan bahawa yang Allah berbangga itu dengan ahli Quran. Ya. Jadi kita nak jadi ahli Quran, baca banyak-banyak. Kalau boleh kita hafal daripada apa yang kita mampu untuk hafal, kita fahamkan, kita hayati. Ya, lepas tu kita amalkan Al-Quran dan kemudiannya kelimanya kita berdakwah dengan Al-Quran. Betul. Ya, kita berjuang dengan Al-Quran. Maka insya-Allah kita akan jadi orang yang menjadi ahli Quran, dan Nabi SAW menyatakan khairukum man ta'allama al-Quran 'allamahu. Sebaik kamu adalah orang yang belajar Quran dan mengajarnya, insya-Allah. Yang terbaik daripada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, jadi itulah Quran ya, yang mana bila kita baca dia memberikan keringanan batin kepada kita, dia memberikan satu keseronokan pada hati kita untuk sentiasa dekat dengan Allah SWT. Ingat kita baca Quran, kita baca surat cinta dengan Allah Ta'ala kepada kita. Ya. Baik, bi'aidi safarah kiramin bararah, dan di tangan para penulis, iaitu para malaikat yang telah dimuliakan oleh Allah Ta'ala, dan mereka itulah yang mulia lagi, yang berbakti kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi setiap kali bila kita baca Quran, ya, sebenarnya malaikat akan bersama dengan kita. Ya. Disebutkan dalam sebuah hadis yang sahih, disebutkan bahawa sesungguhnya bila kita membaca Al-Quran fi baitin min buyutillah, ya, yatlunal kitab Allah, bila mana kita membaca Al-Quran daripada satu rumah di antara rumah Allah Ta'ala, kita mempelajari Al-Quran, membaca Al-Quran dan mempelajari Al-Quran itu, Allah Ta'ala akan turunkan dengan malaikat dia, illa nazarat alaihi sakinah. Ya. Allah Ta'ala akan turunkan kepada itu sakinah, wa khasyiat
alaihim rahmah, ya, dan diturunkan kepada itu rahmah, ya, dan kemudian akan dihimpunkan bagi itu malaikat, ya, dan Allah Ta'ala akan menyebut orang yang membaca Quran itu dengan mereka-mereka yang berada di sisinya, iaitu para malaikat yang berada di langit, tentang kemuliaan hamba-hamba Allah Ta'ala ini yang sedang membaca Al-Quran. Jadi memang bila kita baca Al-Quran ni, malaikat sebenarnya sentiasa mengaminkan doa-doa kita, pembacaan kita. Sebab tu hati kita tenang, kan, bila mana kita dekat dengan malaikat ni. Sehingga kan setengah para ulama menyatakan bila mana kita membaca Al-Quran, kita terasa macam seolah sejuk. Sejuk badan kita. Kan? Sebenarnya kita didekati oleh malaikat tu. Cuma alam kita berbeza, kan. Kadang-kadang kita tak dapat rasa benda tu secara nyata, tapi perasaan kita boleh rasa disentuh oleh malaikat. Sehingga akhirnya kita boleh rasa sedih, kan. Bila kita baca Quran, kita boleh rasa menangis. Bila tengok dia punya makna tu, hati kita akan rasa macam tersentuh, kan. Sebenarnya mendatangkan ilham-ilham yang baik itu adalah daripada para malaikat. Dia ada rasa, kan? Dia ada rohnya tu, kan, dia ada mood dia tu. Roh tu, kan, kita kata roh. Roh baca Quran. Kan. Betul. Allahu Akbar. Jadi penting untuk kita faham itu, untuk supaya kita berlazimi dengan Al-Quran, kan. Dan kita tahu Quran tu kalam Allah, kan. Dia adalah merupakan satu sifat daripada sifat Allah Ta'ala yang memang sentiasa dengan kita, ya. Dan semua apa yang ada ni adalah daripada kalam Allah SWT jugalah, ya. Sebenarnya apa yang kita nampak, apa kita lihat, yang membawa kita kepada Allah Subhanahu Wa, ya. Jadi ini satu perkara yang kelebihan lah, kalau kita katakan orang yang membaca Al-Quran, sentiasa Allah Ta'ala turunkan rahmat, Allah berikan ketenangan kepada dia, akan diturunkan kepada malaikat, ya. Dan kemudian Allah Ta'ala akan memuliakan dia dengan menyebut dia dengan sesiapa yang ada di sisi Allah Ta'ala itu di kalangan para malaikat, ya. Jadi memang tenanglah kalau kita baca Quran ni, kan. Sebab Allah dah menyatakan ianya melalui lisan Nabi SAW akan diturunkan rahmah, akan dihimpunkan mereka itu dalam keadaan yang sakinah, dalam keadaan yang tenang, ya. InsyaAllah. Baik, kita tengok pula pada ayat yang ke-17, ya. Yang ke-17, Qutilal insanu ma akfara min ayyi syai'in khalaqah. Binasalah manusia, alangkah amat sangat kekafirannya, dan apakah Allah menciptakannya. Min nutfatin khalaqahu faqaddara. Sebenarnya dia diciptakan daripada setitik air mani, dan Allah Ta'ala menciptakannya dan menentukan akannya itu akan takdirnya. Jadi sebenarnya bila kita baca Quran tadi, kan, poin mana yang sebenarnya kita kena tengok. Jadi bila kita melihat kepada ayat ini, hubungan di antara ayat, selepas mana Allah meminta kita ini untuk memperhatikan tanda-tanda kebesaran Allah Ta'ala dalam Al-Quran, kita diminta untuk melihat asal kejadian itu. Betul. Ya. Dekat situlah kita akan nampak bahawa sesungguhnya apa yang Allah ciptakan pada kita ini, Allah jadikan apa yang pada kita ni, sebenarnya itu pun dah cukup hujah, bukti bahawa kita ini kena menyerahkan diri kita kepada Allah, ya. Yang asal kita ni daripada tidak ada kepada ada, ya. Jadi kenapa manusia itu nak kafir? Kenapa manusia itu nak derhaka? Kenapa manusia itu dia nak menolak kebenaran? Sedangkan Allah menyatakan Allah yang jadikan dia, ya. Allah Ta'ala yang mencipta dia daripada setetes air mani, yang kemudiannya Allah Ta'ala telah menghidupkannya, dan Allah telah mentakdirkan dia dengan kebaikan. Nampak? Jadi di sini hujah diri sendiri pun dah cukup untuk menjawab bagaimanakah hubungan kita dengan Allah, kan. Macam mana kita ni nanti nak berhadapan dengan Allah Ta'ala. Hujah diri kita. Sebab tu dalam Quran dan ayat yang lain Allah menyatakan wa fi anfusikum afala tubsirun. Pada diri kamu tu kenapa kamu tak gaji? Kan? Sedangkan pada diri kamu saja sebenarnya cukup banyak perkara yang sebenarnya dapat kita ungkaikan, yang memang kita sangat memerlukan Allah Taala. Kita tak mampu untuk hidup dengan keadaan diri kita sendiri, melainkan semuanya itu kita kena kembalikan kepada Allah, kan. Dan Allah menyatakan lepas Allah menciptakan kita, Allah telah menetapkan dan menentukan kepada kita ini akan takdirnya, ya. Akan takdirnya. Jadi kita ini terikat dengan takdir yang telah Allah Ta'ala nak bagi kepada kita, kan. Dan perkara itu Allah
kata apa? Thumma sabila yassara. Takdir itu macam mana? Dan kemudian dia memudahkan jalannya. Allah memudahkan sentiasa dalam urusan kita, maka sepatutnya kita kena rasa betul-betul bersyukur Allah. Allah menjadikan kita, Allah menghidupkan kita, kemudian Allah memudahkan hidup kita untuk kita meneruskan akan kehidupan ini, untuk kita berjalan menuju kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kenapa nak kafir? Kenapa kita nak menolak kebenaran? Kenapa kita ni keras hati sangat untuk meletakkan Allah Ta'ala itu sebagai Tuhan, tempat kita itu mengadu, kita berharap, dan untuk kita kembali kepada dia. Jadi inilah yang dapat kita faham sindiran Allah Ta'ala dalam ayat ini. Kenapa yang kamu nak sombong sangat kepada Tuhan yang nak menjadikan kamu, kepada Tuhan yang telah menjadikan kamu dan yang telah mencipta kamu dan telah meletakkan takdir di atas kamu dengan memudahkan urusan kamu. Begitulah sebenarnya. Jadi cara untuk kita dekat diri dengan Allah Ta'ala ini, kata para ulama, melalui ayat ini adalah dengan kita sentiasa melahirkan rasa syukur kita dengan Allah. Dan cara nak lahirkan rasa syukur ni dengan memperbanyakkan ucapan Alhamdulillah. Dengan kita menzahirkan ucapan Alhamdulillah, dan kita melaksanakan segala perintah Allah Ta'ala dan meninggalkan segala larangannya, insya-Allah. Okey, doktor. Kalau kita lihat di situ kan, ayat-ayat yang kita bacakan ini memang penuh dengan azimatnya kan, penuh dengan pedomannya, supaya kita dapat ambil satu persatu ini, bukan kata saja semata-mata membaca saja kan, tetapi bila kita adaptasi satu persatu, dia dapat mengubah laluan kehidupan kita, memperbaiki lagi apa yang terkurang diri kita sendiri, belum orang lain lagi. Kan? Kita tengok diri kita dulu dan kita perbetulkan, perhebatkan lagi dengan apa saranan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Masya-Allah doktor, saya kira ini sangat terbaik, dan insya-Allah kita ada lagi untuk bincang-bincangkan, sembang-sembangkan, dapatkan lagi intipati berkaitan dengan surah Abasa ini. Yang paling penting kita akan sama-sama adaptasikan dan kita faham, kita amalkan sebaik mungkin, insya-Allah doktor. Sehingga waktu ini saja pertemuan kita doktor. Kita sambung lagi nanti seperti biasa, rancangan tadabbur hari waktu yang sama. Okey doktor, semoga baik-baik di sana, insya-Allah. Jumpa lagi nanti. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih juga kepada anda yang terus ikuti Bola Bicara menerusi rancangan tadabbur ini, dan teruskan kekal bersama IKIM sebab banyak lagi perkongsian. Dan anda yang nak dengarkan lagi rancangan tadabbur ini, boleh saja terus ke laman media sosial kita di Facebook juga di YouTube IKIM. Anda boleh sama-sama hayati di situ, like, komen, share banyak-banyak. Type saja rancangan tadabbur di dalam platform media sosial kita. InsyaAllah sama-sama kita boleh dengarkan lagi. Okay? Dan teruskan kekal bersama IKIM. Banyak lagi perkongsian selepas ni hanya di IKIM Inspirasi Inforia Islami. Mahukan pelbagai informasi terkini? Teruskan bersama kami di IKIM Inspirasi Inforia Islami. Stream Radio IKIM di mana sahaja anda berada. Layari laman web www.ikim.my atau muat turun aplikasi Radio IKIM di Google Play Store dan Apple App Store. Terkini, Radio IKIM turut boleh didengari menerusi aplikasi Audio Plus dan MyTV mana-mana. Muat turunnya sekarang menerusi Google Play Store, Apple App Store dan Huawei Apps Gallery. Ilmu itu satu lautan. Cuba bayang kalau kita ada hanya 1,000 liter air. Adakah kita boleh rasa bahawa kita ini keluar daripada jahil? Kita tidak boleh keluar daripada jahil. Maka kerana itulah saya kira inilah halangan pertama kita yang kita harap sangat-sangat pada setiap waktu bacaan kita. Kita buang benda-benda yang tak bermanfaat, barulah ruang manfaat kita dapat. Kita mula membaca, kita mula bercakap dengan orang-orang yang memberi faedah percakapannya kepada kita. Bukan hanya bercakap soal dunia yang tidak ada kesudahan ini ya. Susahnya nak lepas daripada belenggu jahil ini ya. Payahnya ya Allah nak lepas dan bebaskan daripada belenggu jahil. Apatah lagi saat kita tak perasan pun yang kita itu jahil. Sebab kita tahu sikit dan kita rasa kita ni dah di kalangan orang yang tahu. Bukan tergolong dalam orang jahil. Tapi ingat, apa kriteria orang jahil? Dia tak tahu apa yang dia tak tahu. Johor Bahru 106.2 FM. Ku ungkapkan rasa jiwa yang
saat hidup bersama. Tanpa lelah kau setia hingga kau pergi selamanya. Tiada ku sesali engkau tak mungkin kembali. Tinggallah sendiri mengenang kembali cinta yang kau beri. Tak pernah ku peduli. Berakhirlah sudah kenangan bersama. Hanya ku minta agar kau maafkan ku di sana. Tiada guna ku sesali engkau tak mungkin kembali. Tinggallah sendiri mengenang kembali cinta yang kau beri. Tak pernah ku peduli. Berakhirlah sudah kenangan bersama. Hanya ku minta agar kau maafkan ku di sana. Tinggal sendiri mengenang kembali cinta yang kau beri. Tak pernah ku peduli. Berakhirlah sudah kenangan bersama. Hanya ku minta agar kau maafkan ku di sana. Hanya ku minta agar kau maafkan ku di sana. Kini dengan BioOxy Dispenser Superfine, anda dapat membeli satu sistem penapis air dengan 3 saluran, iaitu air panas, sejuk dan berakali. Harga promosi cuma RM2,798 saja. Itu pun dah termasuk penghantaran dan siap pasang. Boleh dibeli secara tunai atau secara ansuran ekonomi. Yang penting, belian secara tunai atau ansuran ekonomi, harga siap pasang tetap kekal. Sama harga tanpa sebarang charge tambahan. Bayaran bermulaan deposit serendah cuma RM298 saja dan ansuran bulanan cuma RM210 saja. Itu pun cuma 12 kali bayaran sahaja. Yang bestnya sekarang ni ada bonus belian tunai iaitu servis percuma yang bernilai RM900 untuk 3 tahun berturut-turut jika belian secara tunai. Pendek kata, kalau nak untung, boleh beli secara tunai dan kalau nak mudah pula, boleh beli secara ansuran ekonomi. Bestnya bang. Dengan sijil halal dari JAKIM, lulus ujian tapisan sirim, waranti 1 tahun, jimat elektrik, dan yang paling penting, sesi keluarga kita dapat mengamalkan air minuman bersih, selamat dan berkualiti. Dan lagi bagusnya, pasal ada 3 saluran untuk diminum. Air panas, air sejuk dan berakali tu. Belilah BioOxy Dispenser Superfine. Belian secara tunai atau ansuran pada harga kekal sama. Tunggu apa lagi? Sebarang pertanyaan untuk pemasangan, hubungi Superfine Marketing
013-388-8317. Layari Facebook kami Superfine Superfine. Cepat, nak beli ke, nak servis ke, atau nak tukar dagang yang lama pun boleh. Jangan tunggu lagi sebelum promosi kehabisan. Dengan Superfine, suri rumah dikecualikan dari memasak air setiap hari. Sesungguhnya kecintaan, kerinduan dan kenangan terhadap junjungan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam merupakan bahagian yang tak pernah lekang dari kehidupan para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in. Memang begitulah perintah Allah Ta'ala untuk mencintai kekasihnya ini dengan sepenuh jiwa raga. Dan demikian itulah yang berlaku dalam kehidupan para sahabat salafus saleh, awliya dan salihin. Moga Allah meridai mereka sekalian. Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa junjungan Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in." Mafhumnya, tidaklah sempurna iman setiap orang darimu hinggalah dia mencintaiku lebih dari cintanya kepada bapanya, kepada anaknya, dan kepada seluruh manusia. Hadis riwayat Al-Imam Bukhari dan Al-Imam Muslim. Al-Imam At-Tabarani meriwayatkan hadis bahwa ada seorang sahabat datang menghadap junjungan Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu mengadu dengan katanya, "Ya tuanku, ya Rasulullah, sesungguhnya engkau lebih kucintai dari anak istri dan hartaku. Sesungguhnya bila aku terkenangkanmu, aku tak mampu sabar menahan rindu hingga aku datang dan memandang kepadamu. Ya Rasulullah, sesungguhnya aku terkenang bahwa kita akan mati meninggalkan dunia ini. Maka tahulah aku bahwa di akhirat nanti dirimu akan diangkat Allah untuk bersama para nabi. Adapun aku, jika aku masuk syurga sekalipun, tidak dapat bertemu denganmu." Dari sebab pengaduan itu, Allah Ta'ala pun menurunkan ayat ke-69 dari surah An-Nisa. "Wa may yuti'illaha war rasul faulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa." Mafhumnya, dan barang siapa mentaati Allah dan Rasul, maka mereka akan bersama dengan golongan yang Allah kurniai nikmat, kalangan para nabi, siddiqin, syuhada dan salihin, dan mereka itulah teman-teman yang baik. Petikan tadi telah disunting dari kitab Asy-Syifa bi Ta'rifi Huquqil Mustafa sallallahu alaihi wasallam karya Al-Imam Al-Qadhi Iyad bin Musa Al-Maliki radhiyallahu anhu. Mahukan pelbagai informasi terkini? Teruskan bersama kami di Inspirasi Inforia Islami.
tiada kata